Assalamualaikum dan selamat datang ke YouTube channel saya. Jadi kembali lagi kita di segmen Siri Belajar Forex. Untuk video hari ni agak special sikit. Kita belajar lebih sikit daripada basic. Kalau sebelum ni kita belajar cara nak close position, cara nak letak SLTP. Hari ni saya nak ajar korang macam mana nak guna support and resistance. Dan untuk pembelajaran support and resistance ni mungkin kita akan ada beberapa episod lah untuk cerita pasal SNR sahaja. Dan untuk video hari ni kita belajar basic. Nanti next video kita akan belajar step by step sampailah korang faham apa itu support and resistance. Jadi video ni disponsor oleh broker Hot Forex. Dan kalau korang nak support kita punya sponsor, korang boleh register melalui link di bawah. Dan bila korang register melalui link tu, automatik korang akan duduk under Team Hanzo. Tapi kadang-kadang link tu tak capture, jadi korang kena WhatsApp Yahya Ismail. Saya letak WhatsApp dia kat bawah. Itu adalah account manager yang jaga Team Hanzo. Jadi nanti bila korang duduk under Team Hanzo, kalau ada seminar ke apa ke, korang akan diberi keutamaan lah untuk join berbanding dengan orang yang bukan Team Hanzo. Jadi nanti jangan lupa WhatsApp Yahya Ismail. Saya letakkan link dekat description untuk WhatsApp dia. Korang cakap je nak join Team Hanzo supaya Siri Belajar Forex ni dia teruskan lagi. Okey, kembali semula ke tujuan utama kita untuk video ni. Kita nak belajar berkenaan support and resistance. Jadi macam biasa saya dah siapkan nota ringkas supaya kita ada guideline apa yang kita nak belajar hari ni. Cuma hari ni kita akan belajar asas dia sahaja. Next video akan ada ultimate lagi. Korang jangan risau bila belajar dekat YouTube channel Hanzo. Saya tak ada ajar basic, lepas tu tiba-tiba untuk belajar advance korang kena masuk kelas ni, kelas tu, kelas ni, kena bayar itu ini. Tak payah. Bila korang subscribe tu dah kira terbaik dah untuk saya. Tapi kalau korang nak support lagi, boleh buka account, register melalui link di bawah. WhatsApp Yahya Ismail untuk confirmkan korang Team Hanzo ataupun tidak. Sebab bila korang register under Team Hanzo, sponsor akan ready untuk sponsor banyak benda lagi lah. Kelas free, seminar free, macam-macam lah. Dan semua tu dapat kat korang jugalah. So tak nak cakap banyak, jomlah kita belajar, okay? Okay, kat sini saya dah pun siapkan satu nota basic support and resistance. Okay, jom kita study nota ni. Support and resistance ataupun SNR merupakan salah satu sistem trading yang paling banyak digunakan oleh trader seluruh dunia. Support and resistance didefinisikan sebagai satu paras atau kawasan yang akan mengakibatkan sesuatu harga sama ada berhenti atau berpatah balik. Jadi nama SNR ni ia datang dari dua perkataan, iaitu support and resistance. Jadi apa tu support, apa tu resistance? Kita tengok nota kat bawah ni. Okay, support terjadi apabila price bergerak daripada atas ke bawah tetapi gagal menembusi sesuatu paras harga dan berpatah balik ke atas. Macam mana tu? Pertama kita tengok ayat dia. Price bergerak daripada atas ke bawah. Okay, daripada atas ke bawah. Nampak? Daripada atas ke bawah tetapi gagal menembusi suatu paras harga. Okay, ini dinamakan sebagai paras harga. Inilah paras harganya. Okay, ini adalah paras harga. So dia daripada atas bergerak ke bawah sampai ke suatu paras harga yang dinamakan sebagai support level ataupun support zone ataupun support area. Kemudian apa price buat? Price akan berbalik ke atas. Okay, daripada atas dia datang, dia ke bawah dan ke atas juga ia kembali. Dia berbalik ke atas. Inilah yang dimaksudkan dengan berbalik ke atas. Jadi kita ulang semula. Support terjadi apabila price bergerak daripada atas ke bawah tetapi gagal menembusi suatu paras harga dan berbalik ke atas. Nampak pergerakan daripada atas ke bawah sampai ke suatu paras harga dan dia akan berbalik ke atas. Dan paras harga yang menyebabkan ini kita namakan sebagai support level ataupun support zone ataupun support area. Jadi ni kita baru cover support, kita tengok pula resistance. Resistance terjadi apabila price bergerak daripada bawah ke atas tetapi gagal menembusi suatu paras harga dan berbalik ke bawah. Dia datang daripada bawah ke atas. Okey, bawah ke atas dan gagal menembusi suatu paras harga. Okey, paras harga yang gagal ditembusi ni kita panggil sebagai resistance level ataupun resistance zone ataupun resistance area. Kemudian dia akan berbalik ke bawah. Okey, so dia bila daripada bawah ke atas kemudian berbalik ke bawah. Kita tanda sama juga. Yang paras harga ni adalah resistance, berbalik ke bawah. Ni pergerakan selepas dia.
Okay, faham Okay, dekat sini kita nak tengok pula asas penggunaan sistem trading support and resistance. Yang pertama adalah korang sell di resistance, yang kedua korang buy di support. Contoh price daripada atas ke bawah, dia sampai ke support. Jadi kat sini kita tulis buy di support. So kita buy. Lepas kita buy, contohlah support ni memang betul-betul menjadi, dia pun akan naik ke atas. Bila dia sampai ke resistance, kita nampak tak kat sini rule dia sell di resistance. So kita sell, kemudian price pun turun, so kita pun profit. Jadi tu je cara penggunaan SNR. Sell dekat resistance, buy dekat support. Simple Dekat sini pula kita tengok cara mengenal pasti SNR. SNR ni ada banyak, tapi macam mana kita nak kenal pasti? Untuk cara mengenal pasti SNR ni, saya share dua dulu untuk video kali ni. Sebab ilmu yang saya dah share dekat siri belajar ni belum sampai lagi tahap yang kita boleh faham cara lain untuk mengenal pasti SNR. Jadi saya share dua ni yang paling basic saja. Cara untuk mengenal pasti SNR yang pertama, kita tengok puncak dan lembah sesuatu market. Puncak atau lembah ni kita panggil sebagai poin paling rendah sebelum dia naik, poin paling tinggi sebelum dia jatuh. Okey, ini adalah market trend sebenarnya, tapi kita akan cover pada siri yang akan datang. Jadi ni resistance, support, resistance, support, resistance, support, resistance, support. Jadi dekat sini saya copy terus nota dekat atas, letak kat sini supaya mudahlah kita nak buat explanation. Kat sini kalau korang tengok yang warna merah ni, sifat dia macam mana? Daripada bawah ke atas kemudian berbalik kembali. Dan ini adalah sifat resistance. Kalau kita baca dekat sini, resistance terjadi apabila price bergerak daripada bawah ke atas tetapi gagal menembusi suatu paras harga. Ni adalah paras harga yang tidak dapat ditembusi. Jadi kita panggil ni sebagai apa? Resistance. Sebab apa? Sebab dia daripada bawah ke atas, kemudian dia berbalik ke bawah. Dia berbalik ke bawah. Okey. So dia naik, dia turun. Kemudian dekat sini apa pula kita panggil? Kita panggil dia sebagai support. Okey, sebab apa support? Daripada atas ke bawah kemudian berbalik kembali. Betul tak? Support terjadi apabila price bergerak daripada atas ke bawah tetapi gagal menembusi suatu paras harga dan berbalik ke atas. Paras harga tu kita namakan sebagai support. Sifat price pula daripada atas ke bawah kemudian melantun kembali. Jadi ini adalah support. Jadi untuk korang kenal pasti SNR, korang boleh tengok puncak dan lembah sesuatu market. Dekat mana price U-turn. Jadi untuk bagi gambaran yang lebih jelas, kita tengok chart lah. Jadi chart yang macam korang tengok sebelum ni, nampak candle apa semua ni, selalunya digunakan oleh supply and demand trader. Tapi kalau kita nak belajar berkenaan support and resistance, kita nak buang semua candle bull bear ni semua. Kita nak jadikan dia satu line macam ni je. Ni dinamakan sebagai bacat. Ni bacat, candlestick chart, bacat, candlestick chart, bacat. Okey. Dan sekarang ni kita nak gunakan setting yang selalu digunakan oleh support and resistance trader. So korang tekan properties. Dekat sini background korang tukar jadi hitam, foreground korang tukar jadi putih, bar up korang tukar jadi hijau lime ni, bar down pun warna sama je semua. Bull candle hijau, bear candle pun hijau. Buat sama je, lime, 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 lime. Line graph ni korang tukar jadi warna putih. Lepas tu tekan OK lah. Jadi untuk chart pula, korang tekan zoom out sampai habis. Tekan. OK, ni dah sampai habis, kecil sangat kan. OK, korang tekan 3 kali yang zoom in. 1, 2, 3. OK, kita nak size macam ni je. Jadi sekarang kita dah nak start buat penandaan support and resistance. Jadi korang akan perlukan yang ni warna merah, lagi satu warna biru. OK, tekan. So right click, trend line properties, korang tukar biru yang terang sikit lah. Biru ni OK kot. Doja blue. Okay. So korang ada dua warna. So kalau korang tak ada lagi benda yang petak-petak ni, korang boleh tengok dekat sini saya ada letakkan satu link video. Saya dah pernah ajar macam mana korang nak dapatkan benda ni. Jadi basic function, kalau korang nak tengok macam nak copy macam ni, korang just tekan double click, lepas tu tekan CTRL, lepas tu korang tarik. Okay. So korang dapatlah banyak-banyak macam ni. Okay. Jadi kita nak buat penandaan resistance. Okay, sini resistance. Sebab apa resistance? Daripada bawah ke atas kemudian melantun kembali. Kita tengok balik sifat dia. Dari bawah ke atas berbalik ke bawah. Okey, ni adalah sifat resistance. Okey, kita tengok balik sini. Dari bawah ke atas gagal menembusi paras harga berbalik arah. Betul tak pergerakan dia? Daripada bawah ke atas, kemudian dia gagal menembusi, kemudian dia berbalik arah. Ini dinamakan sebagai resistance. Warna merah saya wakilkan dia sebagai resistance. Biru support. Jadi bila dia sampai dekat sini, nampak tak dia melantun balik ke atas ni? Okey.
Kat sini kita namakan sebagai support. Okey, dekat sini adalah dia gagal menembusi paras harga. Pergerakan dia daripada mana? Daripada atas ke bawah. Benda apa yang daripada atas ke bawah? Kita tengok balik nota. Price bergerak daripada atas ke bawah tetapi gagal menembusi suatu paras harga dan berbalik ke atas. Jadi kita tengok semula chart dan daripada atas ke bawah kemudian dia melantun balik ke atas. Dan dekat line warna biru ni dia gagal menembusi. Jadi gagal menembusi ni dia biru warna support. Jadi daripada sini dia gerak ke atas turun ke bawah, kita panggil dia sebagai resistance. Okey. So dia berbalik arah kat sini, dia turun macam tu. Ni kita lukis flow flow dia. Dia daripada bawah ke atas, gagal menembusi paras harga, kemudian dia berbalik ke bawah. Kemudian dia berbalik ke bawah ni kita tengok pula pergerakan dia daripada atas ke bawah, kemudian naik ke atas. Ni pergerakan support. So kita tanda dulu support kat sini dan kita lukis balik macam mana pergerakan dia. Kita follow pergerakan kuning ni. Dia dari atas ke bawah, gagal menembusi paras harga, berbalik arah. Jadi ini adalah support. Kemudian kita tengok pula pergerakan price dekat sini. Dari bawah ke atas, berbalik arah, gagal menembusi. Ni adalah resistance. Kemudian kita tengok pula sifat harga dekat sini. Dari atas ke bawah, gagal menembusi, berbalik arah. Jadi apa benda ni? Kita panggil dia sebagai support. Dia gagal menembusi, ada sesuatu dekat sini. Sesuatu tu lah kita panggil sebagai support level ataupun support zone ataupun support area. Jadi kita tengok pula pergerakan harga ni dari bawah ke atas, gagal menembusi paras harga, berbalik arah. Ni kita panggil sebagai resistance. Kemudian kita tengok pula dekat sini pergerakan harga dia dari atas ke bawah, gagal menembusi, berbalik arah. Apa benda yang gagal menembusi tu? Kita panggil sebagai resistance. Kemudian kita tengok pula price dekat sini. Dari bawah ke atas, gagal menembusi, berbalik arah. Jadi ni kita tanda sebagai resistance. Kemudian kita tengok pula sifat dekat sini macam mana pula. Dari atas ke bawah, gagal menembusi, berbalik arah. Jadi ni kita namakan sebagai support. Jadi korang pun dah boleh nampak tengok saya tanda laju-laju. Okey, resistance, support, resistance. Sini support, sini resistance, sini support, sini resistance. Jadi macam tu lah cara korang nak kenal pasti dan tanda support and resistance dekat sesebuah lembah dan puncak. Lembah ni apa? Lembah ni yang kat bawah, puncak dekat atas. Lembah, puncak, lembah, puncak, lembah, puncak, lembah, puncak. Dia duduk, kaki dia ni duduk di bawah bukit. Lepas tu saya di atas bukit. Sedangkan saya lengok lagi tu, dia tinggi lagi daripada bukit. Lembah, puncak, lembah, puncak, lembah, puncak, lembah. Dah tersasu-sasu dah. Macam tu lah cerita dia. Okey, cara yang kedua untuk kita kenal pasti support resistance, paras yang diuji lebih daripada sekali. Okey, ni adalah resistance 1. Ni pula adalah resistance 2. Ni adalah resistance 3. Kat sini pula ada apa? Support yang pertama, support yang kedua. Okey. Apa-apa yang lebih daripada yang pertama, apa-apa yang lebih daripada pertama kita namakan sebagai tested ataupun visited. Jadi dekat sini kita tengok contoh dekat chart. Macam mana kita nak tengok jenis yang diuji lebih daripada sekali. Okey. So kita perlukan dua kotak. Ni kita panggilkan sebagai resistance. Yang biru ni pula kita panggil dia sebagai support. Jadi macam mana nak tengok? Okey, nampak tak? Lebih daripada sekali. Korang tanda lah, ikut ngam-ngam dia macam mana. Sebab nanti saya akan ajar semula macam mana korang nak tahu zone ni exact dia macam mana. Okey, dekat sini adalah penandaan kita yang pertama. Korang nampak tak? Ada dua tempat ni. Ni adalah yang pertama, R1. Kat sini pula adalah R2. Nampak tak? Dia datang lagi sekali. So kita boleh panggil ni sebagai resistance. Support pula macam mana? Support macam ni, S1. Kat situ ada S2, S3, S4. Nampak tak? Dia tested. So ni kita boleh panggil dia sebagai support juga. Sebab apa? Dia tested. Kat sini pun sama. Nampak? Dia ada dua kali dia sentuh. Kat sini nampak? Dia ada berkali-kali dia sentuh. Nampak? Dia naik, dia patah balik, dia sentuh balik, dia naik balik. Nampak Dekat sini dia turun, dia naik, dia turun. Dah jadi resistance peak. Tapi untuk kita mudah untuk kenal pasti, dia datang lagi sekali. So dekat sini kita tahu dia sebagai
resistance yang ditested. Dekat sini pun sama, resistance. Dekat sini pun support sebab dia tested lebih sekali. Kat sini pun korang boleh nak tanda dia sebagai support. Dekat sini korang ambil yang hujung-hujung dia. Dekat sini pun sama, sebab apa dia tested. Dekat sini, dekat sini. So ni adalah cara yang kedua lah untuk korang tanda support and resistance. Cari yang dah ditest lebih pada sekali. Ni adalah R1, ni pula adalah R2. Ni S1, S2, S3, S4. R1, R2, S1, S2. Mana? S1, S2, S3. R1, R2, S1, S2, S1, S2, R1, R2. Okey? Jadi part ni korang kena praktis sikit lah. Okey, dekat sini saya nak tunjuk cara penandaan SNR gaya saya atau gaya Hanzo. SNR hanya ditanda dengan suatu sesi lantunan. Apabila telah dipecahkan, maka sesi baru harus ditunggu dan level baru harus ditanda tanpa merujuk apa yang telah berlaku. SNR hanya ditanda untuk suatu sesi lantunan. Okey, dia melantun macam mana? Dia melantun 1, 2. Nampak tak? Dia melantun 2 ni. Okey, dia melantun 2 ni, kemudian dia break. Selepas je dia break, nampak? Telah dipecahkan, maka sesi baru harus ditunggu. Okey, kita tunggu sesi baru. Okey, sini kita bolehlah tanda sebagai resistance lah, resistance untuk puncak. Kemudian dia pergi sini, ini pula adalah support untuk puncak. Tapi dia bukan yang jenis tested punya. Lepas tu dekat sini kita ada resistance. Kita bolehlah tandakan dia resistance. Ini support. Level baru harus ditanda tanpa merujuk apa yang telah berlaku. Kadang-kadang orang lukis SNR dia tanda macam gini semua. Tak salah, tapi saya tak berminat macam tu sebab kadang-kadang trend telah bertukar. Bagi yang tak tahu trend tu apa, nantikan siri akan datang, saya akan ajar korang cara nak baca trend. Tapi sila pastikan korang dapat hadam SNR cara saya ni. Kalau tak, nanti korang akan pening nak baca market structure. Jadi bila dia dah dipecahkan, nampak? Dipecahkan, maka sesi lantunan ni telah pun berakhir. Jadi dia telah mewujudkan sesi lantunan baru. Kat sini kita panggil sebagai peak punya lah, ataupun puncak atau lembah. Tapi ni ada 2 sesi lantunan kan. Ni kita panggil sebagai tested. Dekat sini kita nak panggil lembah ke? Boleh lah, tapi dia tak ada pasangan. Tapi sesi ni dah pun berakhir sebab apa? Telah dipecahkan. Nampak? Dia pecah, maka sesi ni dah berakhir. So sini ada 2 sesi, 2 sesi pula. 2 lantunan. Kat sini pun 2 lantunan. Selepas dipecahkan, maka kita tak akan merujuk dah tempat ni. Dekat sini ada lembah, kat sini ada puncak. Bukan puncak, dia ada double. Nampak ada double, kita tak panggil sebagai lembah lah yang tadi. So lembah ni satu benda yang paling dalam antara resistance ni. Antara 2 puncak ni mana paling dalam? So dekat sini yang paling dalam dekat sini. Jadi dekat sini dah jadi tak valid lah sebagai SNR. Kemudian dia terus menurun macam tu. Jadi ni adalah cara penandaan saya lah berkenaan SNR. Apa yang saya cuba nak sampaikan daripada lukisan saya tadi, kadang-kadang orang tanda support sampai macam ni. Sama macam ni, dia zoom up, macam ni. Support jauh-jauh punya. Memanglah valid kalau korang tengok back test macam ni, ataupun benda yang dah jadi macam ni. Tapi agak susah untuk korang apply dalam live market. Takkanlah korang nak tunggu berapa lama ni sampai kat sini. So agak tak praktikal lah, tak praktikal. So selalunya kalau saya, contoh macam ni, saya akan tandakan macam gini je. Jadi sambil saya tengah rakam ni, tiba-tiba azan pula. Nanti saya nak kena pergi sembahyang Jumaat kejap. Kita sambung nanti, okey? Okey, jom kita sambung semula kita punya pembelajaran tadi. Ni apa benda lupa dah. Saya ni jenis cepat lupa, jadi kita kena buat balik Kita tengok balik nota. Okey, cara penandaan SNR gaya Hanzo. SNR hanya ditanda untuk suatu sesi lantunan. Apabila telah dipecahkan, maka sesi baru harus ditunggu dan level baru harus ditanda tanpa merujuk apa yang telah berlaku sebelumnya. So sebelum dia yang belah-belah sini So kita tak akan tarik panjang-panjang. Saya akan lukis mengikut trend apabila menandakan SNR. Berkenaan trend, nanti kita akan belajar dekat siri yang akan datang. Jadi jom kita tengok contoh dekat sini. Macam mana kita nak tanda SNR gaya macam Hanzo. Dekat sini kita pilih kotak biru, kotak pink. Pink ni akan mewakili resistance, yang biru ni pula akan mewakili support. Jadi kita boleh start daripada sini Okay, ni support, lepas tu sini resistant. Dia tak ada melantun, tapi sifat dia adalah sifat resistant. Dia bukanlah yang jenis tested. Dia jenis lembah dengan puncak kita tanda. Yang dekat bawah ni jenis yang tested. Sesi lantunan berakhir apabila SNR
dipecahkan. Kita panggil sesi lantunan Sesi lantunan ni apa? Ni saja je saya letak nama dia macam ni. So ni pun sesi lantunan, sini pun sesi lantunan, nampak? Resistance 1, resistance 2, support 1, support 2. Okey, lepas tu kat sini ada dua resistance juga mewakili sebagai puncak dengan lembah jadi support kita tanda kat sini lah, puncak dengan lembah. Kat sini ada resistance support pula. Resistance yang divisit dia datang kembali. Kat sini pun sama, support yang datang kembali. Kat sini resistance, ini pula adalah support, tertandakan sebagai kalau macam ni boleh. Sebab apa boleh? Sebab dia satu sesi lantunan yang sama. Tinggallah ke sini. Kat sini sesi lantunan berakhir apabila SNR telah dipecahkan. Kalau korang tengok kat sini, dia dah dipecahkan lah. So kita akan lukis yang baru pula lah untuk dekat sini. Resistance puncak, support di lembah, yang ni pula. Ni kita boleh detailkan. Ni korang boleh detailkan. Jadi bila kita tengok lama-lama, kita boleh trade macam ni lah. Sini kita sell, kena stop loss. Tak apalah kena stop loss, tapi kat sini kita ada buy, dah kena TP 62 pip. Sampai kat sini kita sell kejap, dapat scalping 30 pip. Sini buy balik, dapat 60 pip. Dekat sini kita sell lagi. Dekat sini kita tak ada cara lah untuk determine. Ada cara dia, tapi kita akan belajar pada sesi yang akan datang berkenaan role reversal. So yang ni dia follow. Dekat sini buy, sell, buy, sell, buy, sell, sampailah dia pecah. Bila dia pecah, baru kita buat keputusan yang baru. Yang tu nanti kita akan explain nanti. Jadi itu saja perkongsian saya untuk siri kali ni berkenaan asas support and resistance. Kalau korang berminat nak support kita punya sponsor untuk video kali ni, korang boleh register account melalui link di bawah, dan WhatsApp Yahya Ismail melalui WhatsApp link di bawah untuk confirmkan korang tim Hanzo ataupun tidak. Jadi kalau korang suka video ni, boleh tinggalkan button like. Kalau ada nak tanya apa-apa, boleh komen dekat bawah. Kalau korang nampak butang merah, tolong tekan subscribe. Kita dah nak sampai 100k subscriber akhirnya. Sambil-sambil korang tekan button subscribe tu, tekan juga button loceng, sebab setiap minggu saya akan upload video-video berkenaan forex trading yang terbaru, sama ada weekly analysis ataupun siri belajar macam ni. Jadi bila korang turn on button loceng, korang akan dapat notification bila saya upload video yang terbaru. Dan apa yang saya ajar ini cuma asas saja, jadi nantikan sambungan dia. Tu saja daripada saya. Assalamualaikum, bye.